1959 untuk membuat pindaan bagi tujuan menambah baik dan memastikan bahawa ia selari dengan keadaan semasa. Draft awal cadangan pindaan telah pun siap walau bagaimanapun lanjutan daripada cadangan pindaan Akta Perhubungan Perusahaan 1967 yang dijangka akan dibentangkan di Parlimen sedikit masa lagi, serta beberapa isu yang dibangkitkan di dalam TPPA, Trans-Pacific Partnership Agreement dengan izin, berkaitan dengan kesatuan sekerja, maka kementerian telah mengambil langkah untuk meneliti semula draft pindaan Akta Kesatuan Sekerja 1959 tersebut bagi memastikan ianya selaras dengan pindaan Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dan kehendak TPPA serta relevan dengan situasi semasa. Cadangan pindaan Akta Kesatuan Sekerja 1959 yang telah siap kelak akan dipaparkan di dalam laman sesawang ataupun website Jabatan Hal-Ehwal Kesatuan Sekerja bertujuan untuk mendapatkan maklum balas ke atas cadangan pindaan tersebut, dan langkah seterusnya adalah dibentangkan pada pihak Kesatuan Sekerja dan majikan sebelum dibawa ke Parlimen. Terima kasih, Mak. Sudah. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Timbalan Menteri kerana jawapan. Saya minta khusus untuk Akta Kesatuan Sekerja, tapi dia rangkum semua. Alhamdulillah, sebab Timbalan Menteri dia semua boleh. Apapun Timbalan Menteri, saya merujuk kepada union busting yang berlaku kebelakangan ini yang melibatkan banyak pemimpin-pemimpin kesatuan. Dalam proses kita nak melengkapkan dalam Convention ILO 87 yang membenarkan kita menubuhkan kesatuan, tapi negara kita tidak iktiraf penubuhan Convention 87 yang membolehkan ianya diberikan pengiktirafan dan juga menjaga kepentingan pemimpin kesatuan sekerja, itu memberikan satu isyarat bahawa sudah berlaku kepincangan dalam kita tidak menjelmakan atau memberikan akta itu diberikan penambahbaikan dalam proses yang sama. Begitu juga dengan apabila kita melihat daripada Akta Perusahaan Akta Kesatuan Sekerja 1959 itu yang memberikan orang yang meninggal, sebagai contoh, orang yang meninggal Tan Sri dan meninggal 10 tahun dikejutkan dalam kubur pergi undi. Itu masih lagi diimplementasi dan dipraktiskan dalam Akta Kesatuan Sekerja. Ini menunjukkan bahawa Akta Kesatuan Sekerja sudah lapuk dan sudah tidak boleh diterima pakai. Mana mungkin dalam proses mengambil undi, orang yang meninggal pun kita kena panggil, kita kena cari, kita kena panggil balik. Timbalan Menteri. Jadi ini yang saya masukkan. Soalan saya ialah, baru soalan Tan Sri, soalan saya ialah keperluan yang serius ada dalam menambah baikkan Akta Kesatuan Sekerja 1959 itu untuk memberikan hak pada pekerja-pekerja, membolehkan mereka menubuhkan kesatuan. Jadi apakah langkah kerajaan untuk memastikan kelapukan undang-undang yang tidak langsung relevan dalam waktu ini wajib dirubah? Terima kasih Tan Sri yang bijaksana. Hebat. Sudah. Saya Tan Sri yang betul, memang saya Kuala Langat ni kawan baik saya. Dan saya dari kementerian memang sama. Kita sebenarnya memperjuangkan nasib pekerja-pekerja ini. Dan hingga hari ini pun berbagai isu tentang kesihatan kerja ini kita tengah usahakan. Sebab itu dah Tan Sri yang bertua, Yang Amat Kuala Langat, Perdana Menteri dalam bajet speech ataupun ucapan bajet baru ini pun telah minta memastikan kepada kita supaya pekerja-pekerja kita mesti dibela. Pekerja-pekerja kita mesti dibela. Sebab itulah Akta-Akta Kesatuan Sekerja, Akta Kerja 1955 dan Akta Perbuahan yang lain berkaitan dengan kerja mesti dikaji semula. Dan inilah langkah yang sedang diambil oleh kerajaan, oleh kementerian kita. Datuk Tan Sri yang bertua, sebenarnya pihak kerajaan memang mengalukan bahawa pindaan ke atas Akta Kesatuan Sekerja 1959 perlu ada cadangan daripada pekerja dan majikan. Jadi ini masalah kita Tan Sri yang bertua. Sebab itulah hari ini kita melihat yang berbeza sedikit. Kita tidak nak kita mencadangkan perubahan pindaan pada akta-akta ini. Dan kita hendak supaya majikan dan pekerja mencadangkan. Sebab itulah kita panggil konsep tripartite. Maknanya pekerja dan majikan, kesatuan mencadangkan, majikan mencadangkan.
Mungkin kalau kita kementerian mencadangkan, mungkin majikan tidak bersetuju dan pekerja tidak bersetuju. Sebab itulah kita lebih positif memberi ruang kepada pekerja atau majikan dan kesatuan mencadangkan kepada kita supaya akhirnya besok kita akan duduk bersama, kita bincangkan atas persetujuan bersama, maka akta-akta yang sudah lapuk ni yang disebutkan oleh Yang Berhormat itu akan kita buat pindahan. Tan Sri Yang Pertua, kita juga menghadapi masalah apabila TPPA ni melibatkan TPPA. Sebab itulah kalau kita lihat isu yang dibawa oleh TPPA ini agak banyak juga. Dan ini mungkin tidak perlu saya bacakan sedikit di sini ataupun boleh saya bacakan sedikit ini. Rupanya pindahan Section 12. Pendaftaran kesatuan kerja adalah bebas. Contoh dalam suatu establishment boleh ditubuhkan seberapa banyak kesatuan kerja oleh pekerja mewakili skop keanggotaan yang serupa. Di negara kita Tan Sri mungkin berbeza sedikit dengan negara lain. Begitu juga tentang Section 15 umpamanya tentang pembatalan kesatuan. Section 40, prosedur mengenai mogok hendaklah dikaji semula supaya dapat memberi peluang kepada kesatuan kerja berbuat demikian. Maknanya soalannya di negara kita ni kita boleh izinkan mogok dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kita lihat dan banyaklah isu-isu lain, perkara lain yang perlu kita teliti dan pandangan daripada kesatuan, pandangan daripada majikan perlu kita peroleh dan akhirnya kita akan duduk bersama untuk kita menyelesaikan masalah akta yang sudah dianggap sebahagiannya lapuk ataupun boleh kita buat pindahan. Terima kasih. Sila. Mr. Godang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Pertamanya saya ingin mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Sumber Manusia kerana sekurang-kurangnya kita selama ini mempunyai undang-undang yang sentiasa melindungi hak-hak pekerja kita. Kita ada basis, kita ada asas melindungi pekerja-pekerja kita dan sehubungan dengan itu saya nak bertanya sedikit soalan tambahan saya. Apakah langkah yang diambil oleh pihak kementerian bagi mempercepatkan kes-kes tertangguh di Mahkamah Buruh ini yang memakan masa terlalu lama? 2-3 tahun, kadang melebihi 5 tahun pun ada juga. Jadi apakah tindakan yang diambil bagi memastikan pekerja dan majikan sama-sama mendapat penyelesaian yang terbaik? Juga dari sudut penambahbaikan Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan ini. Sekian, terima kasih. Tan Sri Yang Pertua, suka saya maklumkan bahawa isu tentang kesatuan sekerja ataupun pekerja di negara kita ini walaupun ada tapi tidaklah begitu serius, tidaklah begitu banyak. Dan insyaAllah sehari dua ni boleh kita selesaikan dengan cara yang baik, dengan usaha yang bersama dengan badan-badan yang telah pun ditubuhkan, umpamanya Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan yang telah pun kita tubuhkan di negara kita ini. Dan majlis ini juga digunakan untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan isu-isu pekerja dan buruh di negara kita. Jadi saya kira Yang Amat Pasir Gudang, saya yang pertama nak ucap terima kasih kepada Yang Amat Pasir Gudang. Pada bulan awal, tengah bulan lepas, Tan Sri Yang Pertua, beliau mengadakan satu pendekatan di kawasan beliau, iaitu bersama pekerja-pekerja di Pasir Gudang. Tan Sri Yang Pertua, sebenarnya langkah-langkah telah diambil oleh kementerian dalam kita menyelesaikan kes-kes Mahkamah Buruh ni. Saya tidak dapat berikan Yang Amat satu persatu. Ya, insyaAllah nanti lepas ini saya akan bagi kepada Yang Amat apakah isu-isunya, kes-kes di mahkamah kan, berapa kes yang telah perlu kita selesaikan dan apakah langkah-langkah yang sedang kita ambil. Tindakan prosedur Mahkamah Buruh mengambil masa kerana penglibatan peguam dan perbicaraan. Pegawai JTK sentiasa memberi perhatian kes-kes ini diselesaikan secepat mungkin. Tan Sri Yang Tua, kita tidak nak melihat pekerja-pekerja kita yang ditimpa kemalangan, yang terlibat dengan kes-kes mahkamah ini dilewatkan kerana mereka juga ingin hidup seperti kita. Kita akan mencadangkan supaya pekerja dan majikan boleh membuat permohonan bersama untuk rujukan kes ke mahkamah perusahaan
ini akan dapat menyelesaikan kes lebih cepat. Maknanya kita minta pekerja kita, come forward, come dengan izin, datang kepada kita dan kemukakan isu, insyaAllah Tan Sri yang betul. Kita akan bantu mereka ini. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Haji Ahmad Lai bin Bujang, Sibuti. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Speaker. Tan Sri Speaker Pendekar Amin Mulia, gagah perkasa, berani tegas adalah seorang speaker. Soalan saya nombor 3. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tuan Tan Sri Yang Dipertua. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat dan Dewan yang mulia ini, kerajaan memang sedar dan prihatin dengan penyalahgunaan laman sosial berlaku sejak akhir-akhir ini. Saya teringat pada tulisan Tan Sri Johan Jaafar dalam New Straits Times yang baru sahaja, yang menyatakan dengan izin Tan Sri Speaker, it is increasingly difficult to manage information in an information era. Tindakan segelintir individu yang tidak bertanggung jawab mengeruhkan keadaan dengan membangkitkan sentimen agama dan bangsa dilihat semakin meruncing sejak kebelakangan ini. Walaupun demikian, Tan Sri Speaker, jabatan saya khususnya melalui Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional sentiasa memantau segala isu di media massa dan kita juga terus bekerjasama dengan agensi-agensi yang lain untuk menangani setengah isu-isu yang cukup negatif ini. Tan Sri Yang Dipertua, selaku Menteri yang dipertanggungjawabkan menjaga hal ihwal perpaduan dan memastikan perpaduan terus terpelihara antara langkah intervensi yang diambil oleh kerajaan untuk membendung penularan komen-komen di laman sosial yang berbaur perkauman dan kebencian terhadap agama-agama adalah seperti berikut. Pertama, memperkasakan rukun tetangga, di mana melalui badan ini squad unity di tubuh yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 19 Mac tahun ini. Suatu inisiatif gerakan di peringkat akar umbi sebagai pemangkin kepada perpaduan negara dan keharmonian masyarakat. Squad Unity akan berperanan mewujudkan kesedaran dan kefahaman serta mendidik rakyat pelbagai kaum di negara ini melalui program-program silang budaya atau dengan izin cross-cultural programs. Kedua, memperkenalkan yaitu suatu program yang kami namakan internship program, yaitu suatu penempatan kerja mahasiswa Bumiputra dari Universiti Awam ke dalam serikat organisasi bukan Bumiputra. Pertubuhan seperti ACCIM dan MRCA cukup membantu dalam mencapaikan objektif tersebut. Ketiga, memperkasakan 1.781 kelas-kelas tarbika perpaduan yang sedia ada di seluruh negara sebagai suatu platform pendidikan awal untuk menyamai nilai-nilai perpaduan di kalangan lebih 40.000 orang kanak-kanak berumur 6 tahun. Pendidikan awal di tabika perpaduan berupaya membentuk jati diri, saling hormat menghormati di kalangan kanak-kanak pelbagai kaum. Keempat, menjalankan kampanye advokasi awam dengan kerjasama badan-badan bukan kerajaan atau NGO
untuk mengutukkan sekeras-kerasnya tindakan menghina kaum dan agama semada di media cetak maupun elektronik. Keempat, menyebar luas pendidikan kepelbagaian budaya atau multicultural education kepada pelajar sekolah, mahasiswa, dan rakyat dengan memberi kefahaman tentang kedudukan mereka di dalam masyarakat, peranan dan sumbangan yang perlu dimainkan, dan keutamaan memelihara serta mengukuhkan perpaduan sebagai asas kestabilan dan pengukuhan jati diri bangsa Malaysia. Selain daripada usaha-usaha di atas, Tan Sri Speaker, hala 7 atau the way forward, dalam masa yang sama, kerajaan juga berusaha mengukuhkan kerjasama dengan badan-badan bukan kerajaan ke arah usaha-usaha mengukuhkan perpaduan melalui program-program seperti berikut. Mengadakan dialog perpaduan suara akar umbi, dan ini telah dijalankan di 18 lokasi di seluruh negara yang dilaksanakan oleh The Majlis Konsultasi Perpaduan Negara atau MKPN bermula 22 hari bulan Februari tahun ini hingga 31 Mac tahun ini juga. Ini ialah untuk bertujuan mendapatkan pandangan dan cadangan yang berkesan bagi memperteguhkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia, dan suatu pelan tindakan perpaduan negara akan dijangka dikeluarkan sebelum akhir tahun 2014. Kerjasama melaksanakan program bersama NGO agama di bawah jawatan kuasa mempromosikan persefahaman dan keharmonian di antara penganut agama atau JKMPA. Ketiga, pelancaran slogan perpaduan peringkat kebangsaan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada 9 hari bulan September baru-baru ini di Stadium Titiwangsa Kuala Lumpur, yang turut melibatkan pihak swasta dan syarikat berkaitan kerajaan atau GLC yang akan mempamerkan slogan tema perpaduan di setiap produk dan perkhidmatan mereka sesuai dengan tema membudayakan perpaduan dan merayakan kepelbagaian. Keempat, program penghayatan dan pemupukan perpaduan juga dilaksanakan bersama swasta seperti Say Something Nice kepada rakan-rakan kita oleh Syarikat Anas Jubidi Sendirian Marhad. Keempat, kerajaan juga merancang untuk mengadakan perbincangan dengan kumpulan-kumpulan berkepentingan dalam memupuk perpaduan. Tan Sri Yang Dipertua, kita semua ingat Yang Dipertuan Agung dalam titah ucapannya di Parlimen pada pembukaan persidangan Parlimen Dewan Rakyat penggal kedua Parlimen ke-13 yang lepas telah menyuruh agar semua pihak mengelakkan daripada membuat sebarang kenyataan dan tindakan bersifat provokasi dan menyentuhkan sensitiviti mana-mana pihak. Sekian. Sibuti. Terima kasih Datuk Speaker dan juga Yang Berhormat Menteri. Banyak usaha kerajaan seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, macam-macam usaha dibuatkan sehingga untuk membawa rakyat dalam perpaduan. Apa yang kita rasakan apabila isu agama ini, isu perpaduan, isu kaum dan sebagainya dipelekehkan dalam Facebook, Twitter dan sebagainya, akan melekat di jiwa dan perasaan kita seorang manusia. Apakah tindakan kerajaan selain daripada hanya apabila didapati bersalah dihukum dengan wang ringgit 2,000
ataupun dipenjara dengan 1 tahun 6 bulan dan sebagainya. Tidakkah ada hukuman yang lebih berat kepada mereka yang suka mengadu dombakan, yang merosakkan perasaan kita sebagai rakyat Malaysia yang bertamadun ini, supaya hukuman sebat juga diberi kepada pesalah-pesalah ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Si Putih. Pertama, saya ingin mengatakan di sini bahwa pendekatan Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional ialah educational, memberi kesedaran untuk bertujuan untuk memantapkan dan memberi kesedaran kepada keseluruhannya betapa pentingnya perpaduan ini. Keduanya berkaitan dengan soalan yang kedua itu, yaitu sama ada bolehkah kerajaan boleh mewujudkan undang-undang yang lebih keras lagi, termasuklah membuat sebatan. Nah, soalan ini sebenarnya Tan Si Pengurusi, bukan dalam bidang saya untuk menjawab. Seperti saya katakan seperti tadi, kami punya pendekatan ini ialah untuk memberi kesedaran, educational, dan juga lain-lain yang baik untuk memberi kesedaran kepada rakyat sebenarnya. Jadi sebenarnya saya percaya nanti Yang Berhormat nanti apabila berbahas di dalam sama ada di ahli jawatan kuasa dalam perbahasan kita sekarang ini, boleh mengemukakan soalan ini kepada Menteri berkenan. Siap. Sila Seremban. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Pertamanya saya rasa Tan Sri, soalan ini patut dijawab oleh Menteri Komunikasi ataupun Menteri Dalam Negeri. Kerana sudah jelas bahawa Menteri di Jabatan Perdana Menteri tak ada kuasa untuk mengambil tindakan kepada pihak-pihak ini. Saya nak merujuk kepada beberapa raman Facebook resis yang sering membuat tuduhan yang jahat dan tidak berasas yang liar terhadap DAP. Baru-baru ini ada satu laman Facebook yang bernama Boykot Barangan Cina DAP Ori yang telah membuat satu tuduhan mengatakan bahawa sekolah jenis kebangsaan Cina mempromosikan arak dalam sekolah. Sekolah ini di dalam kawasan saya, SJKC Komin Nilai. Kononnya bahawa mereka menuduh bahawa sekolah ini mempromosikan arak kerana telah meletakkan satu banner dalam sekolah itu, pekarangan sekolah itu, konsert amal Tiger. Konsert amal Tiger ini ialah satu konsert amal yang ditaja oleh syarikat arak di sekolah Cina yang sudah lama, 20 tahun Tiger ini sponsor sekolah-sekolah Cina ini. Dan mereka tuduh bahawa kerana hanya ada satu banner dalam sekolah itu, sekolah Cina mempromosikan arak. Dan menuduh saya sebagai ahli parlimen Seremban meluruskan program ini di sekolah. Saya, ahli parlimen Pembangkang, nak masuk sekolah pun tak dibenarkan. Apatah lagi boleh meluruskan program dalam sekolah. Jadi ini adalah satu tuduhan jahat, tuduhan liar oleh sekumpulan daripada ekstremis-ekstremis ini yang menggunakan Facebook untuk membawa unsur-unsur hasutan dan perkauman terhadap kaum Cina. Dan saya nak tanya, apakah tindakan daripada pihak kerajaan terhadap elemen-elemen macam ini? Kerana ini menduduh sekolah Cina sebagai mempromosikan Arab. Kerana kerajaan tidak memberikan peruntukan yang mencukupi kepada sekolah Cina. Oleh sebab itu, mereka terpaksa bergantung kepada syarikat-syarikat Arab untuk membuat program-program ini. Dan ini tak ada tindakan daripada pihak kerajaan. Dan terutamanya laman Facebook ini, Boykot Barangan Cina DAP Ori, cukup resis, cukup menghasut mesej-mesej dalam Facebook ini. Dan saya rasa perlu ada tindakan yang sewajarnya, tindakan yang serius daripada kerajaan. Saya nak tanya, apakah tindakan daripada pihak kerajaan terhadap Facebook ini? Terima kasih. Terima kasih. Nampak dia sudah berhabis-habisan. Terima kasih. Ya betul, saya akui. Seperti mana saya katakan awal-awal seperti tadi, bahwa jabatan saya tidak mempunyai kuasa. Kami tidak memegang undang-undang untuk memperkuat, untuk mengenforce atau memperkuatkan undang-undang itu. Tapi
kalau ada seberang apa tuduhan yang menyakitkan hati ahli yang berhormat, maka tanggung jawab yang berhormat itu ialah membuat laporan ke pihak-pihak tertentu bagi mereka untuk menyiasat, dan kalau dapati manasabah dan sebagainya. Laporan sudah dibuat. Laporan sudah buat, jadi mungkin kita tunggulah sehingga siasatan dapat dibuat. Kita tunggulah. Itu saja saya boleh setakat ini saya boleh cakap. Itu saja saya boleh cakap. Jadi oleh kerana you sudah buat laporan, tunggulah pihak berkuasa untuk membuat siasatan seterusnya dan mengambil tindakan. Terima kasih. Tak pernah ada tindakan yang Bapak Menteri. Sila Bintulu, tetapi kasih Bintulu kasih sejuk sikit, jangan kasih panas. Tidak boleh, kita mesti Sederhana. kasih panas sikit. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, tadi kita pun dengar dalam Facebook macam-macam belasah sama mana-mana kemungkinan kita tak suka ke ataupun parti politik tiara namai political mileage ke. Rakyat sekarang jadi isu. Selalu guna ini Facebook melalui macam tadi Selembang kata, tulis macam-macam, condemn macam-macam. Siapa ajarnya? Siapa mula ini cerita? Ini DAP ajarnya. Dalam pilihan raya itu masa kita ada rekod semua. Tarik dulu. Dia Apa DAP ajar? habis. DAP mana pernah ada ajar? Sekarang sekarang saya memasuk soalan. Kita sekarang memang mau freedom. Tetapi yang berhormat menteri di jawatan Perdana Menteri, kita jaga perpaduan. Tetapi kalau ini freedom tak ada bottom line, macam mana punya perpaduan pun tidak boleh sasih. Setuju ke tidak Menteri? Tadi atas perkara ini, kalau Facebook duduk macam-macam, saya memang setuju. Itu yang berhormat sebuti. Kita mesti mau tindakan keras. Sampai bilang raya dia duduk sama dia punya nenek, dia punya mak, semua private punya pak pun hantar habis-habis. Kita tidak ambil tindakan. Ini punya parti punya image kita pun biarkan. Saya mau minta yang berhormat Menteri jelaskan apa tindakan dan jangan selesaikan ini masalah. Siang, terima kasih. Minta maaf Tan Sri, ada panas sedikit, tapi kita mesti mau selesai ini masalah. Terima kasih. Yang berhormat daripada Bintulu. Penggunaan sosial media ini, dalam pendapat saya sendiri, we must be responsible. Saya berpendapat sosial media ini, kemudahan sosial media ini diberi kepada rakyat, kemudahan-kemudahan tertentu. Tapi janganlah sehingga kita menggunakan sosial media ini untuk mengguriskan perasaan lain kaum atau lain pihak. Ini terserah pada diri kita sendiri untuk bertanggung jawab untuk menggunakan sosial media ini. Jadi kalau ada orang yang didapati untuk menyalahgunakan ini, saya ada pernah berdiri di Dewan Yang Mulia ini mengatakan dengan jelas bahwa kalau ia sudah didapati menyalahi undang-undang, maka saya setuju sangat kita patut mengambil tindakan yang sewajarnya. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Kamarul Bahrin bin Abbas Teluk Kemang. Tan Sri Yang Dipertua, soalan saya nombor 4. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Tan Sri Yang Dipertua, terdapat pelbagai kategori ubatan yang digunakan di Pusat Pemulihan Agensi Anti Dadah Kebangsaan
bagi membantu dan memulihkan penagih dadah ataupun dipanggil client. Ubat-ubatan yang diguna adalah berdasarkan standard yang diguna di seluruh dunia. Bagi pemulihan penagihan, AADK melaksanakan medically assisted therapy dengan izin ataupun MAT menggunakan metadon iaitu jenis dadah gantian bagi merawat ketagihan dadah jenis opiat seperti heroin dan morfin. Sehingga Ogos 2014, sebanyak 59 fasiliti AADK telah melaksanakan program metadon dengan jumlah keseluruhan klien sebanyak 6,536 klien berdaftar. Metadon dapat membantu mengurangkan ketagihan opiat, mengurangkan kesan sindrom tarikan dan membantu mengurangkan kesan psikologi serta emosi semasa proses pengunduran ataupun withdrawal dengan izin. Selain daripada itu, pengambilan metadon dapat mengurangkan risiko jangkitan hepatitis B, C dan juga HIV ataupun AIDS melalui jangkitan jarum. Metadon juga memberikan harapan baru setiap hari di mana penyelarasan dos sekali sehari dapat menghentikan kesan kerosakan otak, menghalang kesan ketagihan dadah lain, mengurangkan kelakuan jenayah, meningkatkan tahap hidup klien dan membantu pengubahan kehidupan klien menjadi lebih bermakna dan produktif. Kategori ubat-ubatan lain yang digunakan di pusat pemulihan AADK adalah seperti berikut. 1. Ubat-ubatan untuk penyakit-penyakit ringan sebagai contoh ubat demam, paracetamol, ubat batuk, diphenhydramine expectorant syrup, ubat selesma, ubat untuk rawatan lelah, ubat gatal serta krim sapu untuk penyakit kulit, dan biasa dan lain ubat untuk rawatan ringan. Kedua, ubatan sampingan di bawah salian pegawai perubatan seperti antibiotik, ubat tahan sakit seperti Motrin, Naloxone bagi membantu dalam mengurangkan withdrawal akibat daripada perhentian pengambilan dadah. Yang ketiga, ubat-ubatan yang diberi oleh pakar-pakar yang merawat klien di hospital atau klinik kesihatan. Klien akan dipantau pengambilan ubat-ubatan mereka sepanjang berada di pusat pemulihan. Antaranya ialah ubat psikotropik untuk membantu mengurangkan simptom withdrawal, psikosis seperti Risperidone, ubat tidur, ubat untuk penyakit kemurungan, untuk rawatan penyakit TB dan HIV. Selain kaedah penggunaan ubat-ubatan kepada klien, AADK turut melaksanakan cognitive remedial therapy, iaitu jawapan nombor 2. Melalui penggunaan software permainan komputer yang direka khas untuk meringankan fungsi kognitif yang disertai penilaian bagi setiap sesi yang dijalankan. Cognitive remediation therapy ataupun CRT berupaya untuk membantu dan memberi fokus terhadap klien yang mengalami masalah kognitif. Rawatan CRT dibangun untuk membaik pulih fungsi kognitif melalui kaedah peningkatan kemahiran berikut. 1. Kemahiran memberi tumpuan. 2. Kemahiran eksklusif. 3. Kemahiran mengembalikan memori. 4. Kemahiran visualisasi. 5. Kemahiran menyelesaikan masalah. 6. Kemahiran komunikasi. Rawatan ini dilaksanakan sebagai projek perintis di klinik Cure and Care Kota Baru, Kelantan. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih Yang Di-Ketua. Program yang disebutkan tadi iaitu program yang menggunakan metadon yang diadakan perintis program rawatan semenjak 7-8 tahun yang lalu.
ialah satu program rawatan terapi gantian, iaitu kita gunakan metadon sebagai gantian pada darah-darah yang diambil oleh pesakit-pesakit. Tetapi ada juga laporan, walaupun program ini menunjukkan ada kesannya iaitu memang ada pemulihan, tetapi ada juga laporan yang mengatakan, dan ini laporan juga ada di barat, di US dan sebagainya, mengatakan bahawa ini akan juga mengakibatkan dengan izin aditif dan habit forming. Bermaknanya dia bergantung pada dadah yang tu, digantikan metadon dan dia bergantung dengan menjadi adiktif pada metadon. Ataupun dikatakan habit forming. Jadi perkara yang perlu kita lakukan ialah bagaimana cara kita menghapuskan atau pemulihan total recovery. Ada pusat rawatan persendirian yang menggunakan herbal di negara kita ini, tapi setakat manakah kita kerajaan bekerjasama dengan pusat-pusat berkenaan yang tidak diiktiraf sebagai pusat perubatan, tetapi menjalani pemulihan pesakit yang tidak mengakibatkan gantian ataupun menggunakan dadah gantian untuk mengganti daripada dadah yang seperti yang digunakan yang mengakibatkan sakit itu. Jadi setakat mana kerjasama ataupun kemampuan kerajaan untuk bekerjasama dengan pusat-pusat rawatan ini dan mengiktiraf mereka dan sama-sama menjalani program rawatan dan diamalkan sekiranya didapati bahawa menggunakan perubatan berasaskan herbal ini memberi kesan yang baik. Terima kasih. Terima kasih, Tan Sri. Dua soalan tambahan. Yang pertama, persoalan kemungkinan bahawa metadon yang digunakan pakai untuk mengubat mereka yang ketagih ini berkemungkinan ketagih pula dengan metadon. Jadi jawapannya, Tan Sri, yang betul ialah tidak. Kalau pelaksanaan ataupun preskripsi kepada klien di bawah kontrol dan jagaan AADK yang dibawa, diprescribe dan dilaksanakan oleh doktor ataupun pembantu doktor di pusat-pusat dan di klinik yang tertentu. Tetapi yang di luar sana memang boleh berlaku kalau mereka mendapat secara clandestine atau curian membeli metadon di luar kawalan pihak AADK. Itu yang pertama. Yang kedua, soalan macam rawatan yang berlaku di Eropah. Di Eropah, Tan Sri, mereka bebas membeli metadon ini kepada di farmasi-farmasi di luar. Tapi kita dikontrol sebab dia hanya boleh diguna dan dilaksanakan di dalam klinik-klinik tertentu. Jadi dalam keadaan semikian, klien-klien kita di klinik tidak akan terjebak dengan ketagih metadon selepas hilang ketagih morfin ataupun dadah yang lain tadi. Yang kedua, soalan apakah kerjasama kita dengan pihak-pihak yang melaksana menggunakan herbal dan alternatif lain di seluruh negara. Saya sendiri, Tan Sri, telah melawat 2-3 pusat yang mana mereka menggunakan satu sudut spiritual, melaksanakan dengan sudut agama, dilaksanakan khususnya dalam agama Islam menggunakan semua soalan-soalan menggunakan ajaran-ajaran agama sebagai latihan ni. Saya boleh, untuk makluman yang hormat, penagih-penagih dadah sedang menjalani rawatan pemulihan, pusat-pusat pemulihan sentiasa diberi program kerohanian keagamaan secara berterusan mengikut tahap dan latar belakang pengetahuan agama dan mereka miliki. Jadi di sini semua daripada sudut aspek akidah, syariah, fakah, akhlak, kelas pengajian Al-Quran dan sebagainya kita menggunakan. Kita melihat pusat-pusat yang sedemikian ada juga kesan-kesan yang positif yang kita lihat. Yang kedua, menggunakan herbal. Herbal ini juga kita kena
bekerjasama dengan pihak universiti untuk mengkaji sama ada habal yang mereka guna itu selamat, ada kesan sampingan yang lain ataupun tidak. Ini kita kena kaji dan kita tidak boleh sembrono untuk mengikut langkah-langkah yang dibuat oleh mana-mana pihak lain. Kerana kita mewakili kerajaan. Kita tak nak sebagaimana yang Muhammad sedar tadi, hilang sakit satu dan timbul sakit satu lain lagi. Jadi dengan keadaan sebenarnya kita melaksana ini secara berhati-hati. Walau bagaimanapun Tan Sri yang itu, kita akan melaksana revamp kita punya dasar dadah negara. Tidak lama lagi, insyaAllah pada tahun yang akan datang, kita akan laksanakan. Dengan itu, kita akan melihat sudut-sudut yang boleh kita bekerjasama untuk menangani masalah ketagihan dadah. Tan Sri, terima kasih. Mersi. Terima kasih Tan Sri yang dipertua. Terima kasih Yang Hormat Menteri. Masalah dadah ni bukan masalah baru. Ia adalah masalah yang serius dan kerajaan dan pemerintah melihat perkara ini dengan serius kerana penubuhan majlis pencegahan dadah yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri, Jawatankuasa Kabinet Pencegahan Dadah yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri. Dan saya betul, saya dulu duduk dalam dua-dua jawatankuasa tersebut. Dan melihat kepada penagihan dadah, banyak kajian yang dibuat yang wujud dalam Lancet, British Medical Journal dan juga kajian-kajian yang dibuat oleh universiti dalam negara bahawa penagihan dadah adalah satu penyakit. Dia macam penyakit kencing manis, darah tinggi, bukan penyakit kena kencing. Dan banyak akta yang mengawal perkara-perkara tersebut. Oleh kerana roh dan semangat penagihan dadah ini telah bertukar daripada penagihan kepada penyakit, maka sudah tentu akta-akta yang dahulu itu sudah tidak relevan. Dan di dunia merawat penagih dari sudut punitif atau hukuman sudah tidak relevan lagi. Oleh kerana dia penyakit, maka ia perlu dirawat secara holistik, secara kasih sayang. Soalan saya, adakah pemerintah bersedia untuk menyeragamkan semua akta? Akta dadah berbahaya, Drug Sale Act sebagai contoh, supaya dan juga menyediakan akta baru supaya manage ini dapat kita selesaikan dalam bentuk perundangan yang baru. Terima kasih. Sekian. Terima kasih Tan Sri. Sebenarnya Tan Sri, apabila menteri dan saya masuk ke kementerian ini pada bulan Mei tahun 2003, arahan yang pertama saya dapat daripada pihak menteri dan kementerian ialah untuk mengkaji semua undang-undang di dalam KDN. Ada 44 undang-undang. Dan di antaranya yang saya sasarkan ialah undang-undang dadah. Oleh kerana apa sebagaimana yang Berhormat sebut tadi memang betul. Pendekatan ataupun approach antarabangsa seluruh dunia sekarang ialah untuk membagikan dua perkara, iaitu approach untuk menangkap mereka yang betul-betul terlibat dengan pembuatan, penjualan, pengedaran, pengeksportan dadah, perniagaan dalam dadah. Ini kita, kalau dadah itu yang dadah berbahaya, kita akan berkeras, akan mengambil tindakan mengikut undang-undang yang ada pada kita. Tapi dalam masa yang sama, kita juga mempunyai sudut pemulihan dan treatment kepada mereka yang didapati ketagih dadah. Jadi dasar ini pada awalnya dia masih ada pertalian yang kurang sama-sama di perantaraan. Jadi dalam itu kita telah mengkaji undang-undang ini. Semua 3 undang-undang berhubungan dengan dadah ini saya tengah mengkaji dan saya telah berbincang dengan menteri dan secara umumnya, secara prinsipnya menteri telah bersetuju untuk kita pindah undang-undang kita supaya kita
betul-betul aturkan yang ini penguasaan yang akan dibuat juga, dan yang ini untuk pemulihan dan perubatan yang kita akan laksanakan selaras dengan dasar dadah negara yang kita akan perbaiki pada tahun 2015 sebelum bulan Jun, insya-Allah kita akan bentangkan di Dewan ini, Tan Sri. Jadi semua ini telah dalam tindakan kita, dan kita telah merancang dengan AG untuk meminda undang-undang untuk menggubalkan undang-undang ini yang baru. Terima kasih. Tan Sri. Atau baru. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua kerana beri peluang. Isu dadah ini isu yang besar, musuh nombor satu negara. Saya nak ucap tahniah kepada AADK terutamanya yang telah mengambil langkah yang begitu proaktif menangani masalah rasuah, menangani masalah dadah ini. Cuma saya nak tanya, ada satu lagi aspek penyalahgunaan dadah ni yang mungkin kurang diberikan perhatian oleh AADK, iaitu penyalahgunaan dadah di kalangan ahli-ahli sukan. Pengambilan dadah-dadah yang diharamkan oleh IOC, International Olympic Council misalnya, steroid, anabolic dan sebagainya. Jadi aspek ini tidak diberikan perhatian sangat oleh AADK, sedangkan kita melihat gejala ini sedang berlaku di kalangan ahli-ahli sukan kita. Bagi contohnya, baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu berita yang walaupun belum disahkan lagi, seorang ahli atlet kita di peringkat dunia gagal ujian anti-doping sampel A dalam satu penganjuran sukan antarabangsa. Jadi saya nak minta pandangan Yang Berhormat Menteri, apakah peranan AADK dalam menangani masalah penyalahgunaan dadah di kalangan atlet dan ahli-ahli sukan kita? Terima kasih. Tan Sri, apabila persoalan ada hubung kait dengan sukan, kebanyakannya kita serahkan perkara ini kepada kementerian yang berkenaan. Begitulah juga bahkan perbincangan berhubung dengan penggunaan dadah di kalangan atlet, kementerian kita tidak mendapat jemputan daripada satu mesyuarat antarabangsa yang baru berlaku di London. Saya dihantar SMS oleh rakan sejawat saya daripada Singapura, sama ada pergi atau tidak. Nampaknya saya tidak ada jemputan. Jadi dalam keadaan sekian, pendekatan kita ialah hanya secara apa yang kita sebutkan tadi. Kalau ada keperluan, AADK dan pihak polis akan mengambil tindakan yang sama sebagaimana yang kita buat apabila berlakunya satu carnival music yang berlaku baru ini, yang mendatangkan satu malapetaka yang besar, yang mana beberapa orang rakyat Malaysia juga telah mati menggunakan dadah. Jadi dalam keadaan ini, Yang Hormat, pendekatan kita, saya akan bincang dengan pihak Kementerian Belia dan Sukan macam mana kita mengatasi masalah ini bersama. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Era Haji Ahmad bin Hamzah Jassim. Terima kasih Yang Hormat Tan Sri Speaker. Soalan saya nombor 5. Tan Sri Yang Di-Pertua, kerajaan sentiasa menitik berat kesejahteraan rakyat dengan memantau rapi perkembangan luaran dan domestik bagi menilai kesan inflasi kepada pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat pada trend inflasi pada keseluruhannya, kadar inflasi adalah terkawal, di mana pada tahun 2011 kadar inflasi didapati meningkat kepada 3.2% disebabkan kesan kenaikan harga minyak dan komoditi makanan yang ketara di pasaran dunia sejak pertengahan tahun 2010. Malahan, kadar inflasi didapati menyederhana pada 1.6% pada tahun 2012 dan kekal rendah pada 2.1% pada tahun 2013. Bagi tempoh 9 bulan pertama 2014, inflasi telah mencatat peningkatan sebanyak 3.3%. Pada tahun 2015, inflasi dijangka berpurata antara 4 hingga 5%, sebahagiannya disebabkan oleh penyelarasan harga bahan api serta pelaksanaan GST. Tan Sri Yang Di-Pertua, dalam usaha menangani masalah berkaitan kenaikan inflasi, kerajaan telah dan akan melaksanakan beberapa langkah untuk mengawal inflasi dan mengurangkan kesannya ke atas golongan rakyat. Ini termasuk, nombor 1, menambah baik program Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM untuk mengurangkan bebanan hidup golongan berpendapatan rendah. Dalam bajet 2015,
Penerima BRIM akan menerima kadar yang lebih tinggi, iaitu bagi isi rumah berpendapatan 3,000 ke bawah akan menerima 950 berbanding dengan 650 sebelumnya, dan isi rumah berpendapatan antara 3,000 RM1 hingga 4,000 akan menerima 750 berbanding dengan 450. Selain itu, bagi mereka yang bujang berumur 21 tahun ke atas dan mempunyai pendapatan 2,000 ke bawah, turut menerima kenaikan bantuan sebanyak RM350 berbanding dengan 300 sebelumnya. Nombor 2, meneruskan bantuan persekolahan sebanyak RM100 kepada pelajar sekolah rendah dan menengah. Nombor 3, melaksanakan program voucher buku Satu Malaysia sebanyak RM250 kepada setiap pelajar. Bagi membantu petani, penternak dan nelayan menambah pendapatan bermula 2015, kerajaan akan membuka 65 buah pasar tani kekal dan 50 pasar ikan yang beroperasi setiap hari di beberapa lokasi terpilih. Setakat ini terdapat 526 pasar tani dan 50 pasar ikan di seluruh negara. Nombor 5, menambah pengeluaran makanan tempatan serta menambah baik kecepakan pengedaran seperti aktiviti jualan secara langsung produk pertanian kepada pengguna melalui pasar tani dan agrobazar oleh pihak farma untuk memastikan harga barangan dan perkhidmatan yang kompetitif. Selain itu, turut memperkenalkan program lilongan sayur-sayuran berkualiti dengan harga berpatutan di 85 lokasi pusat operasi Purus Niaga Farma dan pasar tani terpilih di seluruh negara. Nombor 6, meneruskan penyediaan alternatif barangan keperluan yang lebih murah melalui Kedai Rakyat Satu Malaysia dengan menambah lagi 20 buah kedai di Semenanjung Malaysia, sehingga kini terdapat 125 kedai krim yang telah beroperasi. Menambah 30 klinik Satu Malaysia yang menjadi jumlah keseluruhan sebanyak 290 buah di seluruh negara. Menguatkuasakan pelaksanaan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan dan Akta Persaingan untuk meminimkan kemungkinan peniaga mengambil keuntungan yang berlebihan dan menggalakkan persaingan perniagaan yang sihat. Dan akhirnya meningkatkan kesedaran pengguna melalui penyeraian harga makanan utama melalui portal Satu Malaysia Pengguna Bijak untuk membolehkan pengguna membuat perbandingan harga dan pilihan tepat sebelum membuat pembelian. Terima kasih. Yasin. Terima kasih Tan Sri Ketua. Inflasi adalah satu isu yang cukup membimbangkan. Ia akan menjejaskan kehidupan seharian dengan peningkatan kos hidup. Pada awal tahun ini, inflasi mencatatkan 3.4% akibat daripada kenaikan tarif. Walaupun ianya menurun pada September tahun ini, tetapi kita jangka ia akan terus meningkat apabila kita memperkenalkan kenaikan harga petrol dan diesel mulai bulan Oktober. Dan apabila GST dimulakan pada April 2015, angkanya akan terus meningkat. Daripada GST saja kita jangka sebanyak 1.8%. Jadi soalan saya, apakah langkah-langkah lain yang akan dibuat oleh kerajaan bagi mendidik rakyat supaya membuat persediaan awal, kerana kita jangka bukan itu sahaja. Pada bulan Mei tahun 2015, kerajaan telah merancang untuk merealisasikan petrol dan diesel. Ini akan menambahkan lagi kerumitan kenaikan kadar inflasi. Keduanya, kita dapat lihat, Tuan Dipertua, kita ucap tahniah kepada kerajaan. Tapi untuk meningkatkan kemampuan serta keberkesanan jentera penguatkuasaan yang kita lihat kurang kredibel ini. Kerana apa yang patut kita buat sekarang, kita nak tanya pada kerajaan. Pertamanya, apakah langkah yang dibuat oleh kerajaan untuk mengawal imported inflation? Yang keduanya, apakah langkah kerajaan untuk meruntuhkan kartel-kartel yang sewenang-wenangnya menaikkan harga barang untuk mengawal keuntungan? Dan ketiganya, apakah langkah kerajaan memastikan supaya peniaga-peniaga menurunkan harga barang apabila GST diperkenalkan, kerana selama ini dia mengenakan kita SST ataupun kepada barang-barangan yang tidak ada GST langsung. Kita mahu pastikan supaya peniaga ini tidak mengambil kesempatan untuk menganiaya rakyat.
Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih atas soalan tambahan yang dikemukakan. Dari segi pelaksanaan GST, kita semua tahu bahawa dalam bajet baru-baru ni, bajet 2015 yang diumumkan, kerajaan juga telah mengecualikan barangan tambahan dan juga perkhidmatan dan juga termasuklah petrol dan diesel daripada GST. Dan dengan adanya pengecualian barangan ini, dia sebenarnya telah mengambil keseluruhan dianggap adalah sebanyak 3.8 bilion ringgit. Selain daripada itu, apabila GST dilaksanakan, kerajaan juga telah akan mengurangkan pendapatan atau cukai pendapatan individu sebanyak 1% hingga 3%, di mana seramai 300,000 orang yang kini membayar cukai pendapatan tidak lagi perlu membayar cukai pendapatan. Selain itu, golongan berkeluarga yang berpendapatan RM4,000 sebulan tidak lagi mempunyai tanggungan cukai. Selain itu, pada bulan Januari, kerajaan di bawah KPNDKK akan juga mengeluarkan Shoppers Guide untuk membolehkan pengguna-pengguna membuat perbandingan di antara harga. Dan tadi yang dibangkitkan mengenai isu-isu seperti imported inflation, isu di mana terdapat kartel peningkatan harga dan juga peniaga-peniaga yang tidak mengurangkan SST tetapi mungkin menambah GST di atas SST, kerajaan telah meluluskan di bawah Dewan ini Akta Pencatutan 2010 dan dengan ini saya yakin di bawah KPNDKK penguatkuasaan akan dilaksanakan. Dan dari segi kartel ini, baru-baru ini kita melihat memang melalui Akta Persaingan peniaga-peniaga yang telah mengumumkan kenyataan untuk menaikkan harga secara keseluruhan untuk semua ahli-ahlinya telah diberi amaran dan juga telah diberi denda. Maka ini merupakan langkah-langkah yang diambil, tetapi akhirnya kita juga memerlukan sokongan daripada pengguna-pengguna untuk memberitahu terutamanya kepada KPNDKK apabila GST dilaksanakan melalui Shoppers Guide kalau terdapat kenaikan yang ketara atau berlebihan daripada apa yang patut, mereka haruslah memberi maklumat ini kepada pihak KPNDKK supaya kerja-kerja dan langkah-langkah tambahan boleh diambil. Terima kasih. Anan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Timbalan Menteri sendiri mengakui bahawa inflasi pada tahun hadapan akan menjejah 5%. Pada 5%, itu bermakna peningkatan 1 kali ganda berbanding dengan inflasi biasa dalam tahun-tahun 2-3 tahun yang lepas, iaitu di antara 2% hingga 3%. Maknanya walaupun 5% itu rendah Menteri, tetapi kadar peningkatan itu 2 kali ganda. Dan dalam jawapan sebentar tadi, Timbalan Menteri sendiri mengakui salah satu sebab utama adalah kerana kenaikan harga minyak. Dan tahun depan akan ada satu lagi siri rasionalisasi ataupun penarikan balik subsidi. Soalan saya kepada Timbalan Menteri, kesemua hujah yang dibuat oleh kerajaan selama ini mengenai menaikkan harga minyak adalah bersandarkan kepada kononnya harga minyak mentah yang tinggi di dunia. Dengan harga minyak mentah yang telah jatuh mendadak sebanyak hampir 30%. Dan dijangkakan dalam tahun 2015 akan kekal pada harga $80 setong berbanding dengan $110 setong sekarang. Bukankah kesemua alasan itu sudah tidak boleh diguna pakai dan bukankah cara yang terbaik untuk menurunkan inflasi ialah dengan menurunkan harga minyak dan menghentikan sebarang usaha untuk menarik balik subsidi minyak daripada rakyat? Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih YB atas soalan tambahan. Nombor satu, dari segi harga minyak palm di negara kita, walaupun pada masa sekarang pun sebenarnya tidak mengikut harga antarabangsa kerana selama ini kerajaan memperuntukkan subsidi untuk semua harga palm. Pada masa sekarang memang terdapat penurunan dari segi harga antarabangsa. Tetapi adakah trend ini akan berlarutan? Kita tidak dapat melihat sama ada trend ini akan berlarutan dengan hanya data-data yang ada pada hari ini. Tetapi kerajaan tentu akan melihat dari segi pengeimbangan harga antarabangsa dengan menggunakan sistem APM untuk menstabilkan harga, di mana akhirnya yang paling penting adalah untuk kita mengurangkan subsidi yang telah diberi. Tetapi kalaulah harga memang
memang adalah kurang daripada RM80, tentu kerajaan akan menilai dan membuat keputusan yang sewajarnya. Terima kasih. Tan Sri, soalan tambahan? Boleh pendek saja? Pendek saja. Ya, Sila Bakri. Okey, terima kasih Tan Sri yang di-Ketua memberi peluang kepada Bakri. Di sini saya nak tanya Menteri, adakah Kementerian hasrat mengurangkan 6% GST kepada 1-2-3%? Sekian, terima kasih. Minta penjelasan. Terima kasih atas soalan tambahan. Kita semua sedia maklum bahawa GST sebanyak 6% yang dikenakan pada masa sekarang kalau dibandingkan di negara ASEAN adalah terendah, dan kalau dibandingkan dengan 160 buah negara, kita merupakan salah satu buah negara di mana kadar GST yang dikenakan adalah rendah, dan GST ini adalah untuk menggantikan cukai perkhidmatan dan juga cukai barangan, iaitu sales tax dan service tax sebanyak 10% dan 6%. Maka tak adalah cadangan untuk mengurangkan kadar sebanyak 6% sehingga 1 atau 2%. Terima kasih. Yang berhormat Dato' Abdul Manan bin Ismail, Paya Besar. Tuan Dipertua, Minta maaf, ya. soalan nombor 6. Yang berhormat Tuan Charles Anthony Santiago Kelang. Terima kasih. Tuan Dipertua, soalan saya nombor 6. Terima kasih Tuan Sri Yang Tua, terima kasih Yang Amat daripada Kelang. Tuan Sri Yang Tua, pertama terlebih dahulu saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan daripada Yang Amat Kelang sekali dengan pertanyaan Yang Amat Shah Alam 5 November 2014, Yang Amat Selayang 10 November 2014, Yang Amat Kuala Krai 11 November 2014 yang bertanyakan soalan berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan tempat kerja. Itu soalan yang hampir sama. Yang Amat Tan Sri Yang Tua, Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja JKKP komited dalam memastikan tempat kerja di tapak bena adalah selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan pekerja dengan menguatkuasakan Akta Kilang dan Jentera 1967, Akta 139 dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta 514. Tan Sri Yang Dipertua, di antara langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Kerajaan dan JKKP bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP di sektor pembinaan bukan saja di MRT ataupun LRT, projek MRT dan RT, bahkan di tempat-tempat yang lain adalah di antaranya tindakan yang telah pun sedia ada kita ambil memastikan keselamatan dan kesihatan di sektor pembinaan di tahap yang baik adalah seperti berikut. Yang pertama ialah Kementerian Kerajaan ada menubuhkan Majlis Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Kementerian Sumber Manusia yang dianggoti oleh berbagai latar belakang individu, termasuklah daripada majikan, daripada kesatuan sekerja dan sebagainya. Yang kedua, menjalankan pemeriksaan terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP di tapak bina. Sehingga bulan Ogos 2014 sebanyak 5,286 jumlah pemeriksaan di sektor pembinaan telah pun dijalankan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Yang kedua, mengambil tindakan undang-undang bagi majikan yang gagal mematuhi peruntukan Perundangan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan KKP sehingga Ogos 2014 sebanyak 2,933 jumlah tindakan perundangan telah diambil oleh JKKP ke atas sektor pembinaan. Bilangan tindakan undang-undang dan kes pendakwaan ke atas sektor pembinaan oleh JKKP secara perbandingan Tan Sri Yang Dipertua ialah 2010 sebanyak 355, 2011 sebanyak 704 tindakan kita ambil, 2012 1073, 2013 1065 dan pada tahun ini saja sehingga Ogos sejumlah 2,633 tindakan undang-undang telah pun diambil. Yang ketiga, menjalankan aktiviti promosi dan galakan secara berterusan. Seperti kempen keselamatan dan kesihatan, Minggu Keselamatan dan Kesihatan Peringkat Nasional, Hari Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sedunia, dialog, media massa, elektronik dan juga kita turun ke bawah. Kita mengadakan OS in school, maknanya kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini di sekolah-sekolah di peringkat anak-anak pelajar kita.
Yang keempat, memberi pengiktirafan ke atas syarikat-syarikat yang mempunyai sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terbaik seperti Anugerah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan yang dibuat setiap tahun di bawah Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Dan yang kelima, menjadikan program-program latihan yang berkaitan dengan aktiviti pembinaan di Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ataupun IOS. Tan Sri Yang Bertuah berhubung dengan kes yang melibatkan projek MRT dan LRT, kita ada tindakan yang telah mengambil. Tindakan yang diambil oleh JKKP bagi mengenai cabaran dan isu mengenai sektor pembinaan di projek MRT, LRT adalah seperti berikut. JKKP telah menubuhkan Safety Patrol Unit dengan izin di JKKP Selangor dan JKKP Wilayah Kesusahan, kerana MRT dan LRT ini di Selangor dan wilayah. Sebab itu kita melihat keselamatan kesihatan pekerjaan bukan saja di Selangor, di wilayah, tapi oleh kerana yang muat di Perkelang, dia bertanya tentang Selangor, tapi di seluruh negara, termasuk Sabah, Sarawak. Bagi melakukan rondaan dan pemeriksaan di sepanjang kawasan projek MRT dan LRT, JKKP meningkatkan kekerapan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP di tapak banner melalui pemeriksaan yang teliti, pemantauan berterusan serta pemasangan papan tanda amaran di kawasan-kawasan pembinaan. Dan yang ketiga ialah JKP menjalankan operasi pemeriksaan mengejut di tapak pembinaan dari semasa ke masa. Terima kasih, Tan Sri. Kelang. Terima kasih Tan Sri dan Yang Menteri. Semalam saya telah baca satu artikel yang bertajuk An Analysis of Accident Statistics in Malaysian Construction Sector oleh dua pensyarah, satu dari Faculty of Business and Management, Universiti Teknologi Mara, dan satu lagi daripada Universiti Melayu Sarawak. Di mana kedua-dua pensyarah ini mengatakan bahawa, dan saya baca dalam bahasa Inggeris, based on the methods and ways these accidents occur in the construction sector, it is undeniable that most communities would conclude that employers are at fault and that the welfare of these workers is at risk. Others believe it is the attitude of the workers themselves that caused these accidents. So ini bermaksud bahawa masalah ini bukan sahaja satu golongan tapi juga pihak employer dan juga pihak pekerja, kedua-dua. So soalan saya Yang Menteri ialah, apakah ini bermaksud bahawa enforcement kerajaan lemah, dan bolehkah Yang Menteri beritahu Dewan Yang Mulia ini berapa orang pegawai enforcement yang sedia ada untuk enforce isu-isu berkait dengan Akta Kilang dan Jentera yang dihaskan untuk sektor pembinaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Terima kasih Yang Amat Kelang atas keprihatinan tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Saya di peringkat awal soalan pertama, soalan kedua saya tadi, Tan Sri, saya menyebutkan bahawa kita ada 25 akta. 25 akta yang khusus berkaitan yang utamanya untuk pekerja-pekerja. Sebab itulah kita mengambil perhatian yang cukup serius atas kemalangan ini. Dan kita nak pastikan supaya kalau boleh zero kemalangan, tidak ada kemalangan yang berlaku. Sebab itulah saya di mana-mana program yang kita buat, kita ingin memberikan kesedaran kepada kesatuan sekerja. Akta-akta yang ditubuhkan, dibentuk oleh kerajaan ini, jangan kita tinggalkan begitu saja. Tetapi kita hendak supaya majikan memahaminya, kesatuan sekerja memahaminya, dan kalau boleh pekerja-pekerja memahami apakah faedah, apakah kepentingan yang ada dalam akta-akta ini. Inilah kadang-kadang yang berlaku. Ya. Enforcement kerajaan. Ya, sekejap. Sebab itulah kita sebenarnya banyak seperti yang saya sebutkan tadi, kita membuat berbagai tindakan penguatkuasaan kepada kilang-kilang dan sebagainya, tempat-tempat kerja ini. Umpamanya statistik pemeriksaan di sektor pembinaan oleh JKKP 2014 6,500 lebih, 2013 7,000 lebih, sehingga Ogos kita dah buat tahun ini ialah 5,000 lebih. Bilangan tindakan undang-undang pendakwaan di sektor pembinaan sehingga hari ini, sehingga Ogos kita dah buat sebanyak 35. Nanti sekejap, Yang Mat. Nanti. Ya. Dan Yang Mat bertanya, kita ada 1,300 orang pegawai penguatkuasaan undang-undang ini. Jadi sebab itulah kalau kita saja kementerian ataupun kerajaan yang mengambil tindakan, tetapi kesedaran di peringkat majikan dan kesedaran di pekerja seperti mana yang didakwa oleh
pengkaji itu dan juga oleh Yang Berhormat sendiri tidak berlaku, maka sudah itulah kita tidak boleh mengurangkan kadar kemalangan ini. Sebab itu kesedaran di peringkat pekerja, di pihak majikan amat penting supaya sentiasa ada pada mereka dan memberikan kesedaran pada pekerja bahawa mereka perlu menjaga. Sebab itulah bagi kita banyak perkara-perkara yang kita lakukan, Tan Sri, yang betul untuk kita mengatasi dan mengelakkan kemalangan berlaku kepada pekerja-pekerja di tapak permainan di tempat-tempat yang lain. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan berakhir. Aturan